Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi dengan saya Cikgu Yusarimi bin Mat Yusof daripada SMK Kuala Besut. Pertama sekali, terima kasih kepada Cikgu Nur Azila Khalid daripada SMK Ulu Tiram atas PowerPoint yang saya guna ni. Saya edit sikit-sikit je. InsyaAllah hari ni cikgu akan membincangkan bab 5 sebatian karbon. Harap semua pelajar-pelajar cikgu sihat walafiat belaka. Pengenalan sebatian karbon. Objektif pembelajaran kita hari ini iaitu yang pertama, mengenal parti sebatian karbon dalam alam sekitar. Apa itu sebatian karbon? Dan macam mana sebatian karbon ni, bentuk sebatian karbon macam mana. Yang kedua, menjelaskan apa itu kita karbon dan kepentingan kita karbon. Kepentingan kepada alam, kepentingan kepada manusia dan haiwan dan tumbuhan dan sebagainya. Sebatian karbon dalam alam. Apa itu sebatian karbon? Apa itu sebatian karbon? Kalau anak-anak semua sekali, kalau pelajar-pelajar semua tahu, kebanyakan semua benda, semua hidupan, semua benda-benda hidup di dalam dunia ni adalah hasil daripada ada sebatian karbon. Adanya sebatian karbon. Sebatian karbon ni benda. Sebatian karbon adalah sebatian yang mengandungi unsur karbon. Ada unsur karbon. C. Karbon. Ada unsur karbon, kita namakan sebagai sebatian karbon. Jadi sebatian karbon ni pula ada dua jenis. Sebatian karbon organik dan bukan organik. Apa itu sebatian karbon organik? Apa itu sebatian karbon bukan organik? Sebatian karbon organik ni adalah sebatian karbon yang berasal daripada benda hidup. Semua benda hidup saya kata adalah terdiri daripada sebatian karbon. Contoh sebatian karbon organik ni adalah petroleum. Petroleum yang kita akan baca kat depan sekarang, kat depan nanti. Apa itu petroleum? Sutera. Sutera ni awak tahu tak? Sutera ni asal daripada ulat sutera kan. Ulat sutera benda hidup tu lah. Arang kayu ni asal daripada tumbuhan. Semua benda hidup ni berasal daripada benda hidup, kita namakan sebagai sebatian karbon organik. Manakala sebatian karbon bukan organik pula berasal daripada benda bukan hidup. Contoh dia benda batu kapur, kalsium karbonat. Kalsium karbonat ada unsur karbon itu. Karbon dioksida, CO. Kalau tengok batu kapur ni, kalau formula dia CaCO3, ada unsur karbon kat dalam ni. Kalau karbon dioksida pun sama. Karbon dioksida ni kalau tengok formula dia, formula molekul dia CO2. Ada juga unsur karbon. Ini adalah contoh-contoh sebatian karbon yang bukan organik. Berasal daripada benda bukan hidup. Bercakap pasal sebatian karbon ni, tak lengkap kalau kita tak tahu kita karbon. Kita karbon. Kalau sebut kata kita ni, benda kan kita pernah dengar. Kita semula kan. Kita semula. Kita semula ni makna dia kita ambil bahan yang kita guna dah batu, kita pergi hantar tempat kita semula, dia proses buat balik, kita guna balik. Jadi kalau kita ni benda yang berulang. Dia berulang, dia cycle dia ada berulang. Jadi kita karbon ni dia berulang. Bagaimana hasil karbon guna, hasil balik, guna balik. Dia akan berterusan sampai habislah, sampai kiamat. So apa itu kita karbon? Kita karbon menunjukkan bagaimana unsur karbon di kita melalui pembentukan ataupun penguraian sebatian karbon dalam hidupan dan bahan organik di kawasan. Maknanya macam mana dia karbon itu digunakan, bagaimana pembentukan dia, bagaimana dia diuraikan. Berproses di kawasan persekitaran melalui proses seperti respirasi,
Jadi kita karbon ni dia ada beberapa proses yang kita kena tahu. Okey. Respirasi, pembakaran, penguraian dan fotosintesis itu adalah proses-proses yang berkait rapat dengan kita karbon. Okey. Ni cuba tengok ni. Ni ni adalah gambar kita karbon. Macam mana karbon tu digunakan. Okey. Apa bahan yang menggunakan karbon dan bagaimana pula karbon itu dihasilkan semula. Okey. Kita tengok dengan lebih jelas lagi. Ni gambar rajah yang lebih jelas lagi. Okey, bagaimana kita karbon berlaku. Yang warna merah tu adalah karbon dihasilkan. Bagaimana karbon dihasilkan. Yang warna bulat ni ni bagai yang menggunakan. Kalau kita tengok warna biru tak banyak. Okey. Bagaimana menggunakan karbon ni satu je oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis. Yang lain-lain itu dihasilkan. Ini menunjukkan bahawasanya betapa pentingnya kesebatian karbon sebab dia banyak dia boleh hasilkan karbon. Okey. Kita akan tengok sikit lagi. Okey, bagaimana karbon dihasilkan. Ada 2-3 proses. Okey, perebutan, respirasi, pembakaran bahan api dan penguraian organisma yang mati. Ini semua ni akan menghasilkan adalah proses-proses yang terlibat dalam kita karbon. Okey, karbon di dalam udara ni kita namakan karbon dalam udara ni adalah karbon dioksida. Dalam udara ni ada karbon dioksida, tapi tak banyak karbon dioksida dalam udara ni. Kalau kita belajar sebatian udara ni, di dalam udara, okey, ni ada beberapa gas dalam udara ni. Yang paling banyak sekali dalam udara ni adalah gas nitrogen. Gas nitrogen yang paling banyak sekali. Yang kedua adalah gas oksigen yang kita perlukan setiap hari tu. Oksigen ni kalau tak ada oksigen ni teruk lagi tu. Yang ketiga ni gas karbon dioksida ni nitrogen ni berapa persen kalau masih ingat lagi. Okey, nitrogen dalam udara ni ada 78. Okey, 78%. Okey, oksigen pula ada 21%. Dan karbon dioksida di dalam udara ni tak banyak, ada cuma 0.03%. 0.03 je. Dan lain-lain tu adalah gas nadir, gas ataupun gas adi, gas nadir, dan mikroorganisma dan habuk. Ni tak banyak, lebih kurang 0.019 tak apa 1% lah, sikit je. Jadi karbon dioksida ni dalam udara kita ni tak banyak, 0.03 je. Kalau banyak dia akan jadi pula tak comel. Kita akan jadi menyebabkan berlaku proses pemanasan. Okey. Panas sebab karbon dioksida ni di sifat dia akan memerangkap haba. Okey, jadi kalau biasanya kalau kita belajar bab karbon dioksida ni kesan rumah hijau. Okey, kesan rumah hijau. Okey, dan dia juga boleh menyebabkan berlakunya pemanasan global. Okey, karbon dioksida ni kalau kita cakap bagai karbon dioksida ni penting. Okey, karbon dioksida ni penting. Penting untuk apa? Kita akan tengok depan tu lagi. Jadi karbon dioksida ni dibebaskan konsentrasi melalui 3 proses utama. Ada 3 proses utama karbon dioksida dibebaskan ke atmosfera. Okey. Yang pertama melalui proses respirasi. Okey, apa itu proses respirasi? Cikgu akan bincang kejap lagi kan. Yang kedua melalui proses pembakaran. Okey, yang ketiga melalui proses penguraian. Okey. Respirasi, pembakaran dan penguraian. Ni ingat 3 ni. R, respirasi, pembakaran, penguraian. RPP.
Okey, RPP. Tu ingat dia punya macam mana karbon dioksida dihasilkan. Okey. Kita tengok satu-satu. Respirasi. Okey, apa itu proses respirasi? Okey, respirasi ni pernah belajar kan? Okey. Respirasi. Apa itu proses respirasi ni? Semua benda hidup, okey, all of living things, semua benda hidup ni akan melakukan proses respirasi, respiration. Tak kira lah sama ada dia tu satu sel, haiwan kita panggil unisel ataupun multicellular, okey. Sebut saja benda hidup, dia akan melakukan proses respirasi. Okey, secara ringkasnya respirasi ni adalah proses benda. Respirasi ni adalah proses, okey, proses pengambilan gas oksigen dan pembebasan gas karbon dioksida. Kalau kata bernafas lah, sedut nafas. Kalau manusia kan, tarik nafas dan hembus nafas. Tarik nafas kita sedut gas oksigen, hembus kita membebaskan gas karbon dioksida. Jadi gas karbon dioksida merupakan kesempatan karbon yang dibebaskan ke dalam atmosfera melalui respirasi semua hidupan termasuklah haiwan, tumbuhan dan organisma. Okey, melalui proses respirasi ni, karbon dioksida dibebaskan. Okey. Yang kedua, proses pembakaran. Okey, proses pembakaran. Pembakaran akan membebaskan karbon dioksida. Pembakaran. Sebab itulah kalau salah satu punca pencemaran adalah pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka sama ada pembakaran hutan secara terbuka, kita buat pembakaran terbuka, dia akan membebaskan karbon dioksida. Karbon dioksida ni kalau terlampau banyak, dia tak baik untuk alam kita. Okey, jadi pembakaran ni, pembakaran bahan api ni, bahan api fosil membebaskan karbon dioksida ke dalam atmosfera. Okey, pembakaran bahan api fosil ni apa ni? Bahan api fosil ni, kalau kita belajar bahan api fosil ni, dia ada 3 sumber source of fossil fuel. Bahan api fosil ada 3. Okey, yang pertama daripada petroleum. Yang kedua, bahan api fosil ni daripada gas asli. Yang ketiga, bahan api fosil ni daripada arang batu. Ni arang batu ni, bukan arang kayu. Arang kayu kita buat bakar sate tu, arang kayu, arang batu ni lain. Arang batu ni dia jumpa dia melalui proses berjuta-juta tahun. Macam petroleum juga. Okey, proses berjuta-juta tahun dulu. Cuma arang batu ni dia daripada proses perebutan, pemendakan lulu hawa semua sekali tu proses tanam dia tahun dulu. Cuma dia arang batu ni berlaku di darat dan tumbuhan yang mati lama-lama tu jadi arang batu. Kalau nak tahu arang batu ni, kalau awak pernah tengok cerita kita koboi zaman dulu naik kereta api pernah tengok tak kereta api sting yang asap berkepul-kepul tu. Asap berkepul-kepul tu, lepas tu kereta api yang panjang ni yang mengakuk bara-bara belakang ni, tayar dia kereta api ni. Tayar dia. Okey, asap kepul tu, dia bubur dalam tu arang batu lah dalam ni. Dia bubur arang batu. Arang batu. Okey, bukan arang kayu, tu arang batu disodok siku tu. Tu. Jadi pembakaran bahan api fosil membebaskan karbon dioksida ke dalam atmosfera. Kalau bahan api fosil, kalau bahan api fosil yang kita guna biasanya adalah ni produk petroleum. Banyak produk petroleum, antaranya adalah petrol. Ni penggunaan kenderaan yang berleluasa akan menghasilkan karbon dioksida. Fenomena semula jadi seperti letusan gunung berapi dan pembakaran hutan juga membebaskan karbon dioksida ke dalam atmosfera. Kalau awak tengok gunung berapi yang meletup tu, asap dia memang banyak, memang tebal. Okey, dia akan membebaskan karbon dioksida ke atmosfera. Pembakaran terbuka juga sama. Pembakaran karbon akan menghasilkan karbon dioksida.
dioksida. Seperti yang karbon, kalau kau tengok belajar bahagian tindak balah tu, sebab pembakaran karbon, si karbon bakar, kalau bakar campur dengan oksigen, dia akan membebaskan gas karbon dioksida. Ini kalau pembakaran lengkap. Kalau tak lengkap, dia akan membebaskan gas karbon monoksida. Yang ketiga, penghasilan karbon dioksida yang ketiga adalah proses penguraian. Apa nama penguraian ni? Penguraian ni adalah semasa proses perebutan oleh bakteria dan kulak pengurai, karbon dioksida dibebaskan ke dalam atmosfera. Haiwan-haiwan yang mati, kalau awak tengok haiwan yang mati, kalau biar lama-lama dia akan jadi terurai, dia akan jadi repuk lama-lama tak ada kan. Tu disebabkan oleh bakteria ataupun kulak pengurai. Dia akan mengurai bahan api itu seperti yang karbon dalam manusia ke haiwan ke tumbuhan yang mati itu dan seperti yang karbon. Jadi akan urai, penguraian seperti yang karbon tu, dia akan menghasilkan gas karbon oksida. Gas karbon oksida tu akan naik ke atmosfera. Tu tiga proses yang menghasilkan karbon dioksida. Proses respirasi. Yang kedua, proses pembakaran bahan api fosil, pembakaran letupan gunung berapi, pembakaran terbuka. Yang ketiga, proses penguraian hidupan yang mati, tumbuhan, haiwan, apa-apa benda yang mati akan diproses oleh bakteria ataupun kulak pengurai. Dia akan menghasilkan karbon dioksida. Tiga sumber untuk menghasilkan karbon dioksida. Manakala proses fotosintesis. Apa itu proses fotosintesis? Awak dah belajar dah daripada form 2. Kalau kena pun dah belajar dah fotosintesis. Fotosintesis ni adalah proses plant mat dia tumbuhan membuat makanan sendiri. Tumbuhan ni tak sama dengan kita. Kita manusia, haiwan tak boleh buat makanan sendiri. Tumbuhan je boleh sebenarnya. Lepas tu cikgu, saya masak Maggi tu, buat nasi lemak. Mak saya buat nasi lemak. Tu bukan membuat makanan sendiri, tu menggunakan makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan. Awak buat nasi lemak, ambil daripada tumbuhan berah. Awak tak boleh buat berah sendiri. Awak benda lagi, awak makan benda, awak burger, roti tu awak ambil daripada gandum, pokok gandum. Yang boleh buat makanan sendiri cuma adalah tumbuh-tumbuhan. Makanan yang dihasilkan, yang dibuat tu buat makanan mana? Tumbuhan tak sama kita. Tak boleh nak pergi beli kedai. Gimana tahu pergi beli makanan ke tak boleh. Jadi dia Allah buat kelebihan pada dia boleh membuat makanan sendiri. Benda makanan sendiri. Fotosintesis. Kita tengok fotosintesis. Karbon dioksida diserap daripada udara oleh tumbuhan hijau untuk menjalankan proses fotosintesis. Kalau awak ingat proses fotosintesis ini, nutrien satu dah tadi. Tumbuhan akan mengambil nutrien daripada itu, dia akan campur dengan karbon dioksida. Dia akan serap gas karbon dioksida dalam udara dan melalui cahaya matahari. Ini sunlight ni, cahaya matahari. Cahaya matahari ini, matahari membantu menguraikan proses fotosintesis ni. Dia akan menghasilkan glukosa. Menghasilkan glukosa campur dengan gas oksigen. Glukosa ni lah makanan ni. Ni lah makanan yang dihasilkan ni, glukosa. Ni kita sama juga manusia. Awak makan nasi, makan beras, makan semua sekali tu, awak makan tujuan kita makan tu nak dapatkan glukosa ni lah. Kalau awak pernah dengar, kalau orang sakit teruk di hospital, dia tak makan tak apa. Bapa tak makan tak apa, dia masuk air ke betul, air glukos. Air glukos yang masuk dalam kita, nak masuk kita, tubuh kita yang sebenarnya kita makan tu nak dapatkan glukosa dan energi. Proses respirasi ni kita menggunakan ambil glukosa tu untuk menghasilkan tenaga. Tu air glukosa tu glukosa lah.
Sama juga kita makan. Awak makan nasi, makan mie itu, awak tengok proses pencernaan di usus kecil, yang gelas sekali usus kecil itu, apa yang diserap oleh tubuh kita. Kita makan, diserap tubuh kita ada 3 yang diserapkan. Glukosa, asid amino, dan fatty acid dan glucerol. Ada 4 benda. Jadi glukosa kita nak tu awak makan tu tujuan untuk dapatkan glukosa je. Jadi tumbuhan ni dia boleh buat glukosa tu melalui proses fotosintesis. Kalau awak tengok fotosintesis ni berlaku di daun. Di daun-daun tumbuhan. Maka biasanya fotosintesis ni adalah berlaku daripada tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau. Sebab apa tumbuhan hijau? Warna hijau tu sebabnya ada klorofil. Kalau awak dah belajar dulu tingkatan 2 dulu, macam mana eksperimen kita nak tengok kehadiran kanji, kita buang color tu, kita celup dalam alkohol, color daun tu hilang jadi putih. Yang hijau tu sebab adanya klorofil. Klorofil inilah yang akan diperlukan untuk proses fotosintesis. Sebab fotosintesis berlaku di klorofil yang berada di permukaan daun. So tumbuhan akan ambil karbon dioksida, seduk karbon dioksida. Tumbuhan je yang boleh seduk karbon dioksida ni. Yang guna kita tak guna kan. Karbon dioksida yang dia bebaskan oksigen pun dibebaskan udara. Ni ada satu kita supaya keseimbangan, Allah buat comel dah, keseimbangan alam semula jadi ni seimbang. Mana dia ambil karbon dioksida, dia bebaskan oksigen. Jadi kita bolehlah oksigen kita ni dapat diganti, kekal dalam udara 21%. Kepentingan proses fotosintesis. Apa pentingnya proses fotosintesis ini? Yang pertama, membolehkan tumbuhan hijau membuat makanan sendiri. Membekalkan makanan kepada haiwan. Yang untuk dia, kegunaan untuk dia, dan membekalkan makanan untuk haiwan. Buat makanan sendiri, dia kumpul glukosa makanan itu, dia akan hasil jadi buah. Buah pula akan dimakan oleh haiwan. Manusia akan mengambil buah-buahan itu. Betul, kita tak boleh nak buat makan sendiri, kita boleh ambil daripada tumbuhan. Sebab itulah kalau belajar rantai makanan, siratan makanan, yang first dalam siratan makanan tu adalah producer, pengeluar. Pengeluar tu adalah tumbuhan hijau. Tak ada haiwan, dia bermula pada tumbuhan hijau. Sebab tumbuhan ni yang akan membuat makanan, yang lain tu kita makan sebagai pengguna primer, pengguna sekunder, pengguna tertier. Menambahkan kandungan oksigen dalam udara, tambah ramak guna oksigen. Yang bekal tu adalah tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok. Dan kalau untuk pengetahuan awak, tumbuhan apakah organisma yang membekalkan oksigen yang paling banyak sekali di dunia ni? Mesti awak fikir pokok kan. Pokok paling banyak sekali oksigen. Yang sebenarnya 50% ke 70% oksigen ni dibekalkan oleh alga. Alga, benda yang kecil je. Tumbuhan alga ni sejenis tumbuhan yang kecil ni. Dia kata tumbuhan, bukan tumbuhan juga. Yang kecil je. Awak tak nampak. Dia panggil mikroorganisma. Benda yang kita tak nampak dengan mata kasar. Tapi alga ni lah yang membekalkan oksigen yang paling banyak sekali. Bukan pokok-pokok ni dah. Menyingkirkan karbon dioksida yang berlebihan daripada udara untuk mengekalkan karbon dioksida dalam udara. Seperti yang saya cerita awal-awal tadi, karbon dioksida ni kalau banyak, dia tak comel juga, kita akan jadi panas. Kalau awak nak tahu macam mana panas tak panas, kalau awak pernah pergi ke naik lift, naik lift ada juga darat tanya naik lift kan. Lift takut pucat putih muka. Naik lift, awak kumpul masuk ramai-ramai tu. Apabila awak masuk ramai dalam lift tu, apa yang awak rasa?
masuk ramah. Masa orang tu, orang tak lagi masuk ke ramah masuk. Yang pertama awak akan rasa sesak nafas kan. Rasa macam nak nyawa susah je. Kan? Okey, sebab apa sesak nafas? Sebab dalam lift tu, apabila ramai yang dalam lift, okey, ni lift petok ni, semakin ramai orang dalam tu, okey, maknanya kawasan ni dia tertutup. Apabila tertutup, jumlah oksigen yang terhad dalam ni. Jadi pakat sedup lah. Kalau semakin ramai pakat sedup, jadi tak banyaklah oksigen tinggal dalam ni. Okey. Dia memang dia akan masuk juga daripada lubang-lubang kecil, ada udara selagi, ada liang-liang udara dia akan masuk, tapi susah nak masuk. Sebab ruang tertutup ni cepatlah habis, pakat sedup belakang, kena pula dengan lubang hidung yang besar tu, sedup serong masuk oksigen kan. Awak pun rasa sesak nafas. Okey, yang kedua, lepas sedup dia membebaskan gas karbon dioksida. Okey, kalau awak belajar bab respirasi ni, udara sedup dengan hembus, ia berbeza udara ni. Contoh karbon dioksida, hak sedup ada CO karbon dioksida 0.03 je, tak banyak. Tapi hak hembus karbon dioksida ni meningkat 4% udara hembusan ni. Tu banyak oksigen. 4%. Banyak ni 4% ni. So pakat keluar lagi belakang 4%. Keluar jadi banyak. Sebab itulah properties sifat karbon dioksida ni dia adalah sifat dia memerangkap haba. Sebab tu awak akan rasa panas. Tu kecil ni. Jadi kesan gas ni, kalau awak pernah dengar, kalau bab pencemaran karbon dioksida ni kita menamakan sebagai kesang rumah hijau. Kita cerita balik kesang rumah hijau surah lain kali dah. So setakat tu dulu hari ni saya cerita tentang karbon, seperti yang karbon tu macam mana. InsyaAllah kita akan sambung pula tajuk yang topik yang kedua, hidrokarbon. Jadi semoga bermanfaat. Ada apa-apa masalah boleh mesej ke saya, WhatsApp ke saya untuk tanya ada apa-apa persoalan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.